السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambung kelas kita ke ayat 49, 50 dan 51 dari surah Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Sadaqallahu adzim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Wa idh faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami membelah laut, yaitu Laut Merah, untuk kamu lalui kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya, sedang kamu semua menyaksikannya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama 40 malam. Kemudian setelah ia pergi, kamu menyembah patung anak lembu, dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri. Sadaqallahu azim. Ini tengah hari ini cerita mengenai kezaliman Fir'aun. Ayat 49 hingga 51. Min ali Fir'aun, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari kezaliman Fir'aun dan puak-puak dia. Itu ayat dari surah yang lain ada juga hampir sama ayatnya, yaitu dari surah Al-A'raf. Firman Allah, wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuqattaluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ingatlah ketika aku menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya, yang mana mereka banyak menyusahkan kamu, menyeksa kamu, membunuh anak-anak kamu. Ayat surah Baqarah kita baca tu, yuzabbihun, mereka menyembelih
menyembelih anak-anak kamu, anak lelaki. Tapi ayat dalam surah Al-A'raf dia tak sebut menyembelih. Yuqattalun, mereka membunuh anak-anak kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan anak lelaki ke anak perempuan kamu hidup. Dia bunuh yang lelaki, dia biarkan yang perempuan hidup. Itu dalam surah Al-A'raf 141. Satu lagi ayat yang sama juga, hampir sama, cuma beza penggunaan perkataan sahaja. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. Surah Ibrahim ayat 6. Baik. Di sana, yaitu dalam ayat surah Al-Baqarah, firman Allah, wa iz najjaynakum. Dalam surah Al-A'raf, wa iz anjaynakum. Yang tu sebut najjayna, di sini sebut anjayna. Baik, apa beza dia? Perbezaan dia ialah ayat surah Baqarah ialah dia adalah kalam dari Allah. Allah kata, ingatlah wahai Bani Israel ketika kami menyelamatkan kamu. Ayat Al-A'raf, iz anjaynakum min ali fir'aun, ini kata-kata Nabi Musa. Nabi Musa kata dekat Bani Israel, wahai bangsaku, ingat, aku pernah menyelamatkan kamu. Nah, sama juga dengan ayat surah Ibrahim ayat 6. Ingat Bani Israel, aku pernah menyelamatkan kamu. Itu dari lidah Nabi Musa. Adapun dari surah Baqarah tadi, wa iz najjaynakum, itu dari firman Allah. Asalnya kalimat dari Musa itu pun firman Allah juga. Dia menceritakan dari firman Allah juga, cuma melalui lidah Nabi Musa. Lalu dikekalkan dia sebagai ayat dalam Al-Quranul Karim, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Bani Israel ingat peristiwa yang pernah dia diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Musa, menyelamatkan dia dari kezaliman Fir'aun. Ingatlah. Ayat ini turun kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ni peristiwa lama zaman Nabi Musa. Wa'id di sini maksudnya udkur, ingatlah. Bukan untuk Bani Israel lagi, mana ada Bani Israel dah. Untuk kita umat Muhammad lah. Ingatlah peristiwa ini, peristiwa Nabi Musa menyelamatkan kaum dia. Ingatlah ketika Nabi Musa menyelamatkan kaum dia daripada diseksa, dibunuh oleh Fir'aun dan orang-orangnya. Nikmat yang paling besar, kemuncak nikmat, qimmatun ni'mah dalam bahasa Arab. Qimmatun ni'mah, puncak segala nikmat ialah najatul abna minaz zarah, iaitu terselamat anak-anak dari disembelih. Itu kemuncak nikmat. Terselamat anak-anak dari sembelih dan dibiarkan hidup anak perempuan. Itu selamat, boleh hidup. Kalau tak hidup, berjaya apa lagi? Tak ada berjaya lah. Boleh hidup ni berjaya. Walaupun kereta hancur, accident, dia akan kata lagi, Allah nasib baiklah, hidup lagi mu. Sebab itu kemuncak nikmat. Tak apalah, kereta nak macam mana, dah hancur-hancur lah. Lepas tu kita tutup insurans lah, dia kata. Senang je bunyi kan? Tak lah tu lepas ni. Oh, senang aja cakap. Nak dapat insurans tu, rambut berubah dulu. Alhamdulillah lagi lah. Alhamdulillah, mu tak apa-apa. Tak apalah, kereta tu hancur nak macam mana. Kereta mu tak sakit, tak apalah. Itu dia panggil kemuncak nikmat, orang tu boleh hidup lagi. Itu kemuncak nikmat. Subhanallah. Mahal tu hak nama hidup tu. Tapi orang kita, ada juga dengan orang Melayu kita Muslim, ada je masalah dia bunuh diri kan. Pegawai muda lagi bunuh diri. Subhanallah. Panjang lagi tu kalau hidup panjang lagi. Tapi dia ambil penyelesaian macam tu. Padahal itulah nikmat yang paling besar. Tak akan masalah tak selesai. Bila menghadap Allah, insya-Allah
segala masalah akan selesai. Subhanallah, qimmatun ni'mah ialah hidup lagi. Guru kita membahaskan mengenai bahasa. Tak tahulah saudara suka ke tidak perbahasan mengenai bahasa, tapi itulah cara guru kita Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi, pendekatan dia supaya kita lebih faham bahasa Arab. Baik. Nusantara rasa bangga kerana ada kamus bahasa Melayu Arab ataupun Arab Melayu yang dikarang oleh Syekh Barbawi. Alhamdulillah. Saya di awal mahu belajar bahasa Arab, itulah kamus yang saya gunakan. Sehingga saya bawa ke Al-Azhar kamus itu. Sepatutnya dekat Al-Azhar itu banyak dah kamus Arab kepada Arab. Tapi tak erti nak baca lah kan. Bawalah daripada Melayu ke Arab ataupun Arab ke Melayu. Subhanallah. Pernah satu kali anak muda datang jumpa dengan Syekh Marbawi. Dia kata, Tuan Guru, boleh tak kami anak muda satu grup ni nak cuba baiki kamus Tuan Guru dari bahasa yang lama kepada bahasa semasa? Apa jawab tu Guru? Dia kata, mu buat kamus sendiri, lepas tu mu baiki lah. Kamu aku ni tak payah baiki lah, biar dia macam tu. Subhanallah. Tu mahalnya bahasa. Nasib baiklah ada kamus tu masih lagi tersimpan di rumah, dan saya tulis kat belakang muka surat tu, ucap terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Guru kerana saya memiliki kamus ini sehingga bolehlah bahasa Arab sikit-sikit. Alhamdulillah. Nak kata banyak tu tidak juga. Baik, yang terkini untuk maklumat, yang terkini kita mempunyai kamus Hindi Sanskrit Melayu. Hindi Sanskrit Melayu. Tak pernah lagi orang buat, telah dicetak, pengarangnya ialah Maulana Asri. Ustaz Maulana Asri, orang Kubang Krian. Dia sudah cetak kamus Hindi Sanskrit Melayu. Siapa nak belajar Hindi, bolehlah. Untuk bahasa, pentingnya bahasa. Sebab bahasa kita dikatakan agak miskin. Bahasa tu miskin. Walaupun orangnya kaya, bahasa tu miskin. Banyak pinjam. Sebahagian besar, entah berapa peratus saya lupa, sebahagian besar bahasa kita pinjam dari bahasa Sanskrit, bahasa Hindi. Subhanallah. Kalimah naja. Naja. Wa iz najjainakum. Najja maknanya kami menyelamatkan. Anja pun dengan makna menyelamatkan juga. Tapi maksud dia berbeza. Najja iaitu ketika berlakunya azab, lalu kita cuba lari daripada azab. Itu dia panggil najja. Adapun anja dalam surah Ibrahim dan surah Al-A'raf tadi yang kita baca, anja itu makna dia menghalang mereka dari azab dari awal lagi. Elak daripada terkena azab dari awal lagi. Itu makna dia, antara dua perkataan yang mempunyai makna yang berbeza. Subhanallah, bahasa Arab memang banyak dia punya makna dia. Kalau hubbun, baris dia baca hubbun, makna dia cinta, sayang, kasih. Kalau silap letak baris habbun, dia jadi biji-bijian. Habis nak baca macam mana kitab tak ada baris. Itu pandai-pandai mula, kata penulis. Pandai-pandai mula. Pandai-pandai macam mana? Pandai-pandai kena tahu grammar bahasa Arab. Subhanallah. Yasumunakum su'al azab wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Su'al azab ialah jenis-jenis azab yang dikenakan kepada Bani Israel. Rupa-rupanya zaman Fir'aun, Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa, kalau ikut jumlah yang disebut oleh Profesor Mutawalli Sya'rawi,
dia kata jumlah bangsa Bani Israel waktu itu yang dipimpin oleh Nabi Musa jumlahnya 600,000. Ramai. Tentera Fir'aun sahaja tak campur rakyat 1,000,000. Tentera 1,000,000. Autad, tentera yang besar, jumlahnya 1,000,000. Subhanallah. Itu boleh kita bayangkan suasana dia. Baik. Jumlah 600,000 Bani Israel. Bani Israel maknanya anak beranak Nabi Yaqub. Itu dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa masalah kaum Nabi Musa ketika berada di dalam negeri Mesir? Mesir diperintah oleh Fir'aun, majoriti orang-orang Fir'aun Kipti. Minoritinya ialah Bani Israel. Biasalah orang majoriti ada kuasa pula, dia akan menindas orang yang tiada kuasa, yang minoriti. Bangsa Nabi Musa minoriti dan sentiasa ditindas. Walaupun ada di kalangan yang kaya-kaya dari Bani Israel, kaum Nabi Musa, mereka tidak menzahirkan kaya. Mereka tetap pakai baju yang lusuh dan buruk juga ketika keluar ke bandar, takut dikesan oleh orang-orang Fir'aun. Begitulah kehidupan. Subhanallah. Azab, seksa. Azab lagi kaum Bani Israel, kebanyakan rakyat dia Bani Israel yang minoriti ini dijadikan hamba ataupun tukang sapu, maid, yang kerja yang bawah-bawah. Kerja yang bawah-bawah. Itulah keadaan seksanya bangsa ini. Kemuncak azab ialah ayat yang kita baca ini, iaitu yasumunakum su'al azab, iaitu yuzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak kamu. Subhanallah. Anak baru lahir akan dipantau. Ibu yang mengandung akan dipantau, akan dicek. Tak tahulah Jabatan Kesihatan ke apa peranan waktu itu. Dia ada jabatan lah, dia ada grup dia lah, dia ada kumpulan dia lah yang tugasnya memantau ibu-ibu mengandung. Sepatut pergi cek, suruh bagi kesihatan lagi baik. Ini tak cukup ni, kena soya ni tiap-tiap pagi. Patut macam tu. Tak, dia nak cek laki ke perempuan. Kalau laki, kita sembelih. Apa perasaan seorang ibu yang sedang mengandung, tak tahu anak lelaki, anak perempuan? Ada boleh hidup tenang macam tu? Tak boleh hidup tenang. Asalkan saja mengandung, hati sudah bimbang. Kita sepatut isteri mengandung, kita happy. Ini tidak, isteri mengandung, kita bimbang. Kalau dapat anak lelaki, kena sembelih depan mata. Subhanallah. Itu kemuncak kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Kita tengok kenapa dia buat macam tu. Kita tengok keputusannya di ayat akhir nanti. Kita akan dapat jawapan. Kenapa dia buat macam tu. Subhanallah. Yasumu su'al azab. Maknaha anna kulla hayatihim zullin wa azab. Seluruh kehidupan dia dalam keadaan hina dan azab. Nasib orang minoriti ditindas oleh majoriti. Tama-tama majoriti kafir pula, tuan-tuan. Subhanallah, begitu yang berlaku di sebelah mana? Sebelah Myanmar. Begitulah keadaan dia. Baik. Kejahatan Fir'aun. Fir'aun ni raja. Tak tahulah nama dia apa. Ramsi 1 ke Ramsi 3 ke. Itu terpulanglah. Itu panggil gelaran untuk raja. Fir'aun. Baik. Sebelum ni, banyak lagi, ramai lagi yang zalim tu. Antaranya Allah sebut dalam surah Al-Fajr, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kaum Ad pun kaum yang derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhan lakukan kepada kaum Ad? Iram dzatil imad, bangsa Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi-tinggi. Mestilah dipimpinlah bangsa ini. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Bangunan-bangunan tinggi itu kalau nak cari contoh dalam negara lain memang tak ada, di sini saja ada. Bangsa Iram. Tidak ada siapa yang boleh menandinginya, dia punya teknologi pembinaan dia. Subhanallah. Iram. Tapi Allah tidak kekalkan binaan mereka.
bangsa Iram. Allah hanya cakap sahaja dalam Quran, bangsa ni teknologi dia tidak boleh ditandingi oleh mana-mana bangsa. Tetapi Allah tak kekalkan monumen tak kekalkan. Allah sengaja hapuskan. Hak Allah kekalkan, hak Fir'aun punya piramid masih ada sampai sekarang. Kenapa dia tak kekalkan? Setelah hak Fir'aun boleh kekalkan, itu tak ada jawapan. Itu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Adalah tu hikmah dia. Wa samud allazina jabu as-sakhra bil wad. Ni bangsa lagi hebat ni. Wa samud, bangsa Samud yang jabu as-sakhra, menebuk batu-batu jadi rumah. Subhanallah. Bentuk tebuk batu jadi rumah. Kita pecah batu susun jadi rumah. Dia batu seketun buat rumah. Ada bilik siap, bilik mandi, bilik air, bilik tidur, master bedroom, tak master, macam-macam ada. Batu. Tebuk macam mana, pahat tajam setara mana. Itu teknologi dia yang Allah berikan kelebihan untuk Samud. Wa Fir'aun zil autad. Ni Fir'aun. Fir'aun yang mempunyai autad, tentera yang besar. 1 juta tentera dia. Allazina taghaw fil bilad. Fir'aun ni raja, tak kiralah nama apa sekalipun. Kerja dia ialah membuat melampau dalam negeri. Taghaw. Taghaw ni kalau bahasa air dituang dalam gelas sehingga dia melimpah, itu dia panggil taghaw. Sepatut situ sudahlah. Ni tak, dia tuang juga walaupun sudah melimpah. Itu dia panggil taghaw, melampau. Allazina taghaw fil bilad. Habis bila dia taghut dalam negeri jadi apa? Fa'aktsaru fihal fasad. Maka banyaklah kerosakan berlaku dalam negeri sebab hak jaga negerinya taghut, melampau. Itu dulu-dulu pemimpin yang merosakkan negara. Sekarang ni kita duk bincang Fir'aun zaman Nabi Musa juga perosak negara. Bukan nak jaga rakyat, dia sembelih rakyat dia. Dia sembelih rakyat dia. Allah sebut perkataan Fir'aun. Saya pernah sembahyang di masjid di Kairo dulu, nama masjid itu Masjid Ra'sul Bar. Ra'sul Bar ni dia panggil batas lah. Sini pun ada juga kepala batas kan. Ra'sul Bar itu maknanya kepala batas. Tapi bukan dekat sinilah, dekat Mesir. Ada juga Ra'sul Bar, tepi pantai. Tepi pantai masjid itu. Baik. Tu imam ni jadi guru saya. Dia pernah datang Singapura. Dan saya tiap-tiap petang akan ulang-alik dari rumah untuk talaqi Quran. Pernah satu kali saya tengok dia marah dekat Tok Siak. Tok Siak ni dia malas sikit lah, malas. Kotor tandas kotor, kitab berselera, tak susun. Entah macam mana dia marah sangat-sangat. Dia kata jenis Fara'inah. Dia kata jenis bahasa Fir'aun. Bukan nak jaga masjid dah, buat kerja lain. Fara'inah. Dia guna perkataan Fara'inah. Jenis Fir'aun, tu imam marah dekat Tok Siak. Bahasa jenis Fir'aun, masjid tak jaga elok-elok. Kotor sana, kotor sini. Itu Fir'aun. Maknanya Fir'aun ni boleh guna untuk siapa-siapa yang tak senonoh lah. Tapi jangan sebutlah, tak elok. Eloklah kalau boleh. Baik, itu Fir'aun. Kalau zaman Nabi Musa dia panggil ala Fir'aun. Fir'aun dan orang-orangnya. Juga untuk gelaran Fir'aun, dia ubah gelaran, dia tak panggil Fir'aun. Di Mesir juga, di zaman Nabi Yusuf, dia panggil Al-Aziz. Al-Aziz. Raja juga dengan makna raja. Ataupun dia panggil Raisul Wuzara. Ataupun dia panggil Al-Malik, raja. Raja. Itu kalimat-kalimat dia. Detail panjang tu adalah, tapi tak sempat untuk sebut di sini. Nama-nama. Namanya Fir'aun, raja, zaman Hercules dulu. Dia ada istilah-istilah dia. Baik. Yuzabbihuna, mereka menyembelih anak-anak. Yuzabbihuna. Dalam ayat yang surah kita baca
surah Al-A'raf tu yuqattilun. Baik, kita nak bincang sini yuzabbihun. Cara dia mengazab Bani Israel ialah dengan mereka yuzabbihuna, mereka menyembelih anak-anak Bani Israel. Cerita dia apa yang mula-mula boleh jadi hukuman kena sembelih anak lelaki ni, kenapa? Ada cerita dia, iaitu satu hari Fir'aun telah bermimpi dan dia telah melihat api datang dari Baitul Maqdis. Api dalam mimpi Fir'aun satu malam, api dari Baitul Maqdis datang ke Mesir, membakar negara Mesir. Fa ahraqat kullal masriyin. Terbakar mati habis orang-orang Mesir kecuali Bani Israel. Dalam mimpi lah tu. Makna kira pakai juga dalam mimpi dia tu. Dalam mimpi. Semua mati terbakar kecuali Bani Israel. Bangun pagi tak sedap duduk dia. Ni ada benda tak kena ni. Panggil Tok Nujum. Dia panggil kahin. Maka dipanggilnya kahin. Falamma talaba Fir'aun, maka Fir'aun meminta supaya kahin buat takwil mimpi dia. Lalu katalah kahin tu ahli tukang nujum. Dia kata, tuanku, nanti akan keluar dan akan lahir dari Bani Israel seorang lelaki, seorang anak yang akan memusnahkan kerajaan tuanku. Itu punca. Lalu diarahkan fa'amaral qawabil. Qawabil ni grup pemantau anak-anak yang akan lahir. Kita nak panggil apa zaman sekarang? Panggillah nak panggil apa pun. Pemantau anak-anak yang bakal lahir. Maknanya dia pergi cek rumah-rumah lah. Dah mengandung berapa bulan, tanda dalam kad dia. Baik. Diarahkan Qawabil ini menyembelih semua anak lelaki yang lahir dari zuriat Bani Israel. Itu arahan qarar, undang-undang baru yang ditetapkan oleh Fir'aun terhadap bangsa minoriti, iaitu Bani Israel. Baik, tuan-tuan kena ingat tadi saya sebut, Bani Israel ramai jadi tukang kebun kepada orang-orang kaya Fir'aun. Tukang kebun, tukang sapu, maid dan macam-macam kerja. Maknanya dia bergantung juga dengan Bani Israel, tapi dengan cara yang tak sepatutlah. Sepatut bayar gaji, tak bayar gaji. Macam itulah. Dia punya azabnya, seksa hidup. Faqala qaumu Fir'aun. Bila keluar qarar undang-undang bahawa semua anak lelaki kena sembelih, datang pegawai besar jumpa Fir'aun. Mungkin dia guna istilah tuanku jugalah. Tuanku, kalau tuanku kutip sembelih habis budak-budak Bani Israel, besok kita nak cari siapa nak kebun. Orang-orang kita kaya-kaya belakang, mana nak sentuh sampah ni, mana nak kotor-kotor, mana nak dia. Dia nak jadi pegawai ya dia, jadi tengah sapu tak nak. Jadi buruh binaan pun tak nak dah. Dia nak jadi pegawai, pegang pen, tak nak pegang batu-bata ni, seming kotor. Kata pegawai. Kotor. Maka undang-undang berubah. Tengok, undang-undang manusia buat macam itulah. Maka berubah. Okeylah, fine. I understand what you want. Okeylah, fine. Dia cakap orang putih hari itu. Okay, fine. Kita ubah undang-undang. 1 tahun kita sembelih. Tahun yang lain kita tak sembelih. Begitu pula. Undang-undang tukar. Maka lahirlah Nabi Harun pada tahun undang-undang tidak disembelih. Subhanallah. Nabi Musa ditakdirkan oleh Allah lahir pada tahun undang-undangnya kena sembelih. Maka berlakulah apa yang berlaku. Apa berlaku tuan-tuan? Berkata Allah kepada mak Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardini.
kami memberitahu ibu Musa supaya menyusukan baby nama Musa, an ardi'i. Fa in khifti, jika kamu takut wahai ibu, memang takut pun, sebab tiap-tiap hari orang datang cek, sampai disembunyikan anak lelaki itu hak nama Musa. Tapi dia tetap dijaga oleh Allah, satu-satunya anak lelaki yang terselamat. Fa in khifti, kalau ibu takut disembelih, dijumpai oleh orang-orang Firaun, fa alqihi fil yammi, maka ibu ambil anak ini, ibu campaklah dalam sungai. Subhanallah. Maka si ibu pun memasukkan anaknya ke dalam sungai, letak dalam at-tabut, dalam bekas, dihanyutkan ke sungai. Fa'alqihi fil yammi. Yammi mana dia? Sungai. Perkataan ni ada di negeri Selangor. Nama dia Ulu Yam. Ulu Yam. Dan saya bukan buat joke, tapi ini betul. Itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Fil Yam. Yam makna dia sungai. Kan dekat Ulu Yam tu banyak sungai. Siapa letak Ulu Yam pula tu? Dikatakan, wallahu alam, ini pun saya pindah cerita lah. Dikatakan orang dulu-dulu, orang Melayu dulu, orang Islam dekat sungai. Sungai apa dekat Gombak tu? Sungai Cincin, kan? Ada Sungai Cincin. Sungai Cincin itu, ada sekelompok orang-orang Islam Melayu di situ, hidupnya aman damai, dalam suasana yang damai, menghijau pokoknya, rumah-rumah tersusun, air, punca airnya dari sungai masuk ke dalam rumah, bukan batang paip tapi sungai masuk dalam rumah. Lepas tu buat kolah daripada air sungai tersebut. Kata yang bercerita, bila mak saya keluar pergi kedai, saya terjun dalam kolah rumah saya. Itu zaman tok dia. Baik. Orang di situ, pemakaian dia sangat kemas, orang muslimat pakai tudung labuh, ada nikah, orang lelaki suka berjubah, dia cerita ayah dia lah, suka berjubah, dan kebanyakan mereka boleh bercakap bahasa Arab dan dimestikan bahasa untuk interaksi adalah bahasa Arab. Dia kata macam tu. Lalu saya kata, ya sungguhlah kalau begitu nama ada sungai Ulu Yam. Tu mana Ulu Yam? Tu dari Quran lah tu. Al-Yammi, sungai. Subhanallah. Secara mana kebenaran cerita itu wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh kajilah. Baik. Fa'alqihi fil yammi. Campak dia dalam sungai. Selamatlah Nabi Musa. Bahkan duduk di istananya pula. Peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk tengah isteri Firaun main-main tepi sungai, ada budak. Comelnya budak. Tengok kerja siapa ni campak rasa sayang pada budak. Memang dia pun orang perempuan, tak ada anak pula. Tengok budak comel pula. Boleh buat anak angkat ni kalau sekarang ni. Pergi bawa depan Firaun, Abang Un, kita ada jumpa baby lah kat sungai, comel. Kalau kita buat anak angkat macam mana? Seorang suami, seorang lelaki akan kalah dengan pujukan isteri. Mana bukti? Abang Un telah menerima dia sebagai anak angkat. Dibesarkan di istana. Subhanallah. Hak kata tak boleh anak lelaki hidup. Hidup juga. Hidup juga hak nama Musa ni. Maka berlakulah apa yang berlaku, hadas sama hadas hak, kata guru kita. Nabi Harun zaman tak ada sembelih. Nabi Musa zaman ada sembelih. Zaman ada sembelih pun hidup juga kalau Allah nak suruh hidup. Subhanallah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dialog tadi hanya saya cipta saja. Anak perempuan dibiarkan hidup. Wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dihidupkan, dibiar hidup an-nisa. An-nisa ni wanita. Allah guna perkataan wanita.
Allah tak guna perkataan anak perempuan. Allah sebutlah macam ni, sepatutlah bahasa biasa, sepatutnya kita yuzabbihuna, mereka menyembelih anak lelaki, abna, bin anak lelaki, jamak dia abna. Sepatutnya yastahyuna banatakum, sepatutnya begitu. Membunuh anak lelaki, membiarkan hidup anak perempuan, banat, bint, ibn, lelaki, banat, perempuan. Sepatutnya begitulah. Tapi Allah guna perkataan nisa. Nisa makna dia wanita. Kenapa? Kenapa begitu? Kerana Fir'aun dan bangsa dia mahu mengambil peluang untuk berseronok-seronok dengan wanita. Dia biarkan hidup namanya wanita. Asalnya daripada bint lah. Biar dia hidup. Nanti bila dia besar, dia boleh jadi gundik kita. Kita boleh berseronok dengan dia. Tengok nafsu serakah. Bunuh anak lelaki, membiarkan hidup anak perempuan. Tapi Allah tak guna banat, Allah guna nisa. Memberi makna mereka mahu mempergunakan wanita-wanita sebagai untuk berseronok untuk mereka. Itu perangai Fir'aun. Kata Allah Ta'ala, baik, kenapa dibunuh lelaki, dibiarkan nisa? Kata guru kita, annal fikra hadha min hadha, cara mereka berfikir daripada berpandu ayat ni ialah mereka mahu kekalkan unsur wanita, orang-orang wanita, untuk yatamatta'u bihinna, supaya mereka boleh berseronok-seronok oleh ala Fir'aun. Ay annahum, iaitu mereka mahu juga supaya mereka inilah yang akan berkhidmat kepada ala Fir'aun, bangsa-bangsa Fir'aun. Sesungguhnya ini satu lagi kehinaan yang dilakukan kepada Bani Israel, iaitu memperalatkan wanita. Ar-rujulah, kelelakian seseorang lelaki akan tercabar apabila wanitanya diganggu, isterinya diganggu. Itulah kemuncak cabaran kepada lelaki apabila isteri ataupun anak perempuan dia diapa-apakan di hadapan mata dia. Maka waktu itu ar-rujulah, kelelakian jatuh. Kalau subhanallah, cuba bayang tuan-tuan, orang-orang Syria bagaimana mereka diperlakukan, anak-anak perempuan mereka dirogol di hadapan bapa mereka. Cuba bayang, isteri-isteri dirogol di hadapan suami di Syria. Cuba bayangkan, dengan tangannya diikat, isteri diapa-apakan di hadapan mata. Sama ada yang diikat tu namanya bapa, sama ada yang diikat tu namanya suami, sama ada yang diikat tu namanya lelaki, yang diganggu itu wanita, sama ada yang namanya anak perempuan, yang namanya isteri, yang namanya ibu. Ketika itu ar-rujulah, kelelakian seorang lelaki di tahap maksima tercabar. Subhanallah. Maka itulah yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Dan peristiwa ini, keadaan ini terus berlaku sampai bila-bila. Subhanallah. Dan berlakulah apa yang berlaku di Syria, di Iraq, lagi tragis di Iraq. Subhanallah. Wa fi dzalikum, kata Allah, wa fi dzalikum, semua itu, hak berlaku itu, bala'um min rabbikum, itu adalah bala dari Tuhan kamu. Bala. Tapi dalam bahasa Arab, bala dengan makna ujian. Imtihan, ujian. Ikhtibar, ujian. Trial. Ujian untuk orang-orang beriman. Subhanallah. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Ma huwal bala'? Apakah yang dimaksudkan dengan bala? Meja dia B-A-L-A, koma. Bala. Al-bala.
Kita ada eja dalam buku kita tu BALA. Baca dia bala. Kita pun boleh faham apa makna bala. Nampaknya ada perkataan lain nama dia balaun. Kita kena faham makna balaun ialah ada setengah orang dia kata balaun itu adalah suatu yang tidak menyeronokkan, syar, benda jahat, benda tak seronok, syar. Tetapi Allah tak kata macam tu. Allah kata bala ada dua jenis. Walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan. Aku menguji kamu. Nabluwakum maksud dia di situ, aku menguji kamu, aku membala kamu, aku menguji kamu bisyarri dengan perkara yang kamu tak suka dan dengan perkara yang kamu suka. Hak kamu tak suka, bala dalam bentuk macam mana? Sakit, hilang, mati. Itu antara. Al-bala yang kamu suka, harta banyak, duit banyak, kaya raya. Itu pun al-bala, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak penting hak namanya bala, sama ada syar ataupun khair. Yang pentingnya natijah daripada menghadapi bala. Menang ke kalah, itu hak kita nak. Bila menghadapi ujian, kita boleh menang ke ataupun kita kalah. Ujian dalam bentuk tak ada yang hilang harta dirampas, harta begitu begini, rosak. Adakah kita boleh menghadapi ujian itu? Itu dalam bentuk bala, dalam bentuk datang, dalam bentuk syar. Ada juga bala dalam bentuk khair. Hidup senang, kaya raya, kereta dia besar pada kereta orang, rumah dia besar pada kereta orang, family dia besar pada family orang. Nak tengok juga dekat situ, menangkah dia, kalahkah dia dalam menghadapi ujian dalam bentuk kebaikan. Menang Alhamdulillah, kalah inna lillah. Mana kalah? Kalah dia jadi kedekut. Kalah dia rasa dia hebat. Orang lain bodoh belaka, dia cerdik. Aku pandai cari duit. Jadi macam Qarun. Qarun kalah dalam ujian al-khair. Kalah. Tetapi Nabi Ibrahim menang dalam ujian. Allah mengujinya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Sesungguhnya kami telah menguji Ibrahim. Uji macam mana? Bisyarri. Kena sembelih anak. Bangun pagi-pagi, wahyu kata, mu kena sembelih anak. La ilaha illallah. Itulah anak-anak lelaki. Itulah anak lelaki seorang-seorangnya. Hak baru lahir. Lama dah duk tunggu anak lelaki. Maka datang ujian daripada Allah untuk disembelih anak tersebut. Nabi Ibrahim menghadapi ujian asyar ini dengan kemenangan. Dia buat apa yang disuruh oleh Allah dan diganti dengan gantian yang lain. Subhanallah. Di sini Nabi Ibrahim menang dalam ujian. Nabi Musa juga menang dalam ujian. Berapa ramai orang kalah dalam ujian dalam bentuk al-khair. Banyak harta, sihat, kalah orang sihat. Sehingga ada orang, dia berbangga, berada di tanah Mekah. Dia kata apa? Saya ni berapa lama dah. Tak pernah sakit saya. Saya datang sini ulang-alik. Tak pernah sakit saya. Dia bercakap di kota Mekah. Apa jadi? Beberapa minit kemudian sahaja dia muntah. Muntah semuntah-muntahnya sampai longlai lembek. Subhanallah. Dia gagal dengan ujian. Orang bagi sihat, sebutlah Alhamdulillah. Bukan nak bangga macam tu. Tengok saya sihat. Tak datang masjid saya sihat. Cari pasal lah tu. Sihat pergi lain. Jika sakit baru datang masjid. Itu kalah dalam al-bala. Tak penting al-bala tu macam mana datang. Yang penting tu keputusan. Menang ataupun kalah. Berjaya ataupun tidak. Subhanallah. Tapi ada orang diberi amanah untuk menyediakan kertas peperiksaan. Dia tapi gagal kerana belum periksa lagi, soalan sudah bocor. Mana boleh macam tu? Orang semua harap kepada yang namanya guru, yang namanya cikgu,
Dia berada di kedudukan yang paling mulia, dia guru. Tiba-tiba soalan bocor lalu ditunda. Subhanallah ta'ala. Subhanallah. Oh, payah juga nak jadi orang menang kan? Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak penting ujian itu syar ataupun khair, yang penting menang ataupun kalah dalam ujian. Itu dipanggil al-bala. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Dari Tuhan yang Maha Agung. Memang Allah mahu menguji hambanya. Kami menjadikan hidup dan mati liyabluwakum, untuk uji kamu, untuk bala kamu. Siapakah antara kamu ahsanu amala, terbaik dia punya amalannya. 1:45. Maka habislah pelajaran kita untuk tengah hari ini. Hanya satu ayat sahaja, 2 berbaki bulan hadapan, insya-Allah. Insya-Allah. Berita dari Jordan, dari Jordan telah ditandatangani di Bandar Amman, iaitu perjanjian antara Israel dan Jordan untuk pembekalan gas asli bermula 2014 hingga 2029, ditandatangani oleh Amman, Jordan. Subhanallah, di saat orang semua tolong Gaza, dia tolong Israel. Subhanallah. Dari Gaza, 26 Ogos Gaza menang, maka bertakbirlah orang-orang di Gaza. Di pagi hari 26 saya buka YouTube, dalam Facebook dari Gaza, semua orang bertakbir di bandar Gaza. Keluar ramai-ramai, atas kereta tekan horn, keluar ramai-ramai bawa bendera sambil bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya sedikit terkejut. Saya kata, adakah ini hari raya Idul Fitri? Idul Fitri sudah berlalu. Adakah ini hari raya haji? Hari raya haji belum lagi. Rupa-rupanya itu takbir kemenangan. Takbir kemenangan. Lah, itulah kali pertama saya faham. Begitulah takbir kemenangan. Sebagaimana kita disebut dalam takbir raya. Tetapi takbir raya kita sangat-sangat berbeza. Bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan nada yang sedih, dengan lentuknya, dengan menangisnya. Padahal itu raya kemenangan. Kenapa menang? Kerana 30 hari saya boleh berpuasa penuh. Kerana 30 hari saya boleh qiyam penuh. Kerana 29 hari saya tarawih tiap-tiap malam 28 rakaat. Maka bila menang, Allahu Akbar Allah. Sepatutnya macam tu. Tapi leleh sebab apa? Terlupa beli tiket untuk balik. Baik. Kalau begitu keadaannya, kita kena ubah. Itu takbir kemenangan. Untuk melihat berubah ke tidak, nanti kita lihat hari raya hajinya. Masih leleh lagi ke ataupun sudah bersemangat? Kenapa perlu bersemangat, tidak sedih macam tu? Kerana hari raya adalah hari untuk bergembira, happy. Happy, makan-makan, happy. Itu hari gembira. Kenapa Idul Adha gembira? Kerana saya gembira kerana harga lembu sekarang sudah 3.500, tapi saya boleh beli. Saya gembira. Lalu saya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harga lembu sekarang, satu bahagian 530. Tahun lepas 450. Sekarang naik 530. Tapi saya boleh kumpul duit. Saya boleh bayar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya sedih, memanjang. Allah sedihnya tahu ni, lembu naik lagi harga. Memang naik tak turun-turun dah lembu-lembu ni, tuan-tuan. Baik, sediakan duit masa masih ada untuk berkorban. Sama ada harga 530, harga 300 kemboja. Silakan berkorban apa saja, jangan simpan duit dalam poket, nanti Allah pandailah ambil duit. Sama ada kereta rosak, enjin pecah, orang tu sakit, saudara sakit, semua sakit, bayar free. Sepatut tak sakit.
Dah kedekut sangat, aku buat bagi sakit. Bayar. Satu batang gigi. Saya cabut gigi, satu batang gigi. 600. 600 ringgit. Sebab cucuk sana, cucuk sini, semi sana, semi sini. Saya tak suruh semi pun, dia semi juga. 600. Sakit, tak boleh tidur, kena cabut. Siapa suruh tak bagi sedekah? Siapa suruh tak keluar zakat? Padan muka. Subhanallah. 150 tuan-tuan. Inilah berita dalam negeri Selangor belum ada lagi. Belum ada lagi. Baik, setakat itulah pelajaran kita dan info kita insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatimil mursalin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.